Hadirlah sebuah rasa dari keinsafan dosa. Alami, 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 ilahi, 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 tibun nabawi, tibun nabawi. Sebuah rasa dari keinsafan dosa. Langit pun terbuka, bintang bertaburan. Indahnya, indahnya tawakal. Ud'uni, ud'uni astajib lakum. Penawar al-wahidah halalan tayyiban. Ya syafi, ya syafi, ya syafi, anta syafi. Ya syafi, ya syafi, ya syafi, anta syafi. Ya ilahi, ya ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumaat ini kita memperbanyakkan selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita banyak mohon keampunan di hari yang penuh keberkahan, kemuliaan yang Allah berikan kita pada hari ini. Alhamdulillah, syukur. Pada hari ini dalam kuliah kita akan mengkaji tentang penyakit, ya. Penyakit yang kita nak kaji pada ialah urat saraf atau masalah saraf. Jadi kita boleh faham apabila kita katakan masalah saraf ini, maka sesuatu herba itu mesti mempunyai fastis properties, iaitu dia mesti bersifat diuretik. Misalnya lalang itu bersifat diuretik. Begitu juga dengan pokok bambu, pokok jagung, pokok-pokok yang mempunyai sifat diuretik, yang membanyakkan kencing, yang memperbaiki sistem urinary, yang memperbaiki masalah ginjal dan sebagainya. Itu yang pertama, syarat untuk ubat saraf. Yang kedua, boleh herba untuk saraf ni herba untuk bau badan. Kerana di sinilah mana ianya didaikan. Jadi hasil daripada penggunaan sejak turun temurun, warisan kita, nenek moyang kita, maka diklasifikasikan bahawa herba untuk saraf itu mempunyai kesan diuretik dan menghilangkan bau badan. Itu secara general, secara umum. Tapi ada pada pengkajian yang tertentu herba yang tidak mempunyai kesan begitu, tetapi mempunyai kesan saraf. Jadi oleh sebab itu yang Pak Haji nak tulis, nak bagi tahu kepada kita pada hari ini, nak minta kita tulis ialah semua jenis herba-herba yang ada sangkutannya dengan saraf. Itu yang paling penting. Dan kerana masalah saraf ini kita tahulah dia banyak melibatkan otak, ya, melibatkan masalah. Kalau kita nak tengok masalah saraf ni, masalah kat tulang belakang itu, dia selalunya ada kebas-kebas kesemutan di hujung jari tangan, sakit di bahagian kepala, sakit di bahagian pinggang. Nah, itu semua adalah masalah saraf. Jadi oleh sebab itu maka herba yang pertama sekali yang boleh kita guna ialah Sambiloto. Tetapi kita gunakan daun. Yang kedua ialah herba untuk pengobatan saraf ni, kebanyakan kita guna daun muda. Daun muda itu dipilih. Daun muda, daun atas lah yang nak masukkan, ya. Jadi daun inilah yang digunakan. Jadi kalau Sambiloto ini kita buat seduhan teh.
Kita buat macam daun teh lah. Kita seduh tetapi dicampurkan dengan sikit madu. Sebab dengan campuran madu tu dia menghilangkan pahitnya. Jadi kalau Sambiloto itu dibuat teh lalu dicampur dengan madu, dia juga jadi ubat batuk. Dia juga jadi ubat demam. Itu di antara secara umum dia. Jadi oleh sebab itu kita lihat bahawa Sambiloto ni banyak dia punya khasiatnya lah. Kalau yang Pak Haji tengok ni memang selalunya Sambiloto ni dibuat juga untuk HIV, orang yang ada masalah HIV. Jadi dan juga Sambiloto juga dipropos untuk penyakit COVID-19. Sama juga seperti temulawak, sama juga dengan seperti temulawak dan juga untuk jahe merah di Indonesia digunakan untuk HIV. Jadi begitu juga jika Sambiloto atau pokok empedu bumi, pokok cerita itu sudah pun lama di dalam penelitiannya, sudah lama dia sebagai antivirus yang digunakan di Thailand, yang digunakan untuk penyakit-penyakit HIV dan lemahnya sistem imuniti. Ini telah pun banyak digunakan. Cuma pada hari ini kita lihat daunnya itu. Biasanya pokok Sambiloto kita ambil keseluruhan, daunnya, batangnya dan akarnya. Tetapi untuk saraf, untuk urat saraf ini kita gunakan daunnya saja. Yang itu harus kita membezakan. Dan kita tidak gunakan bunganya. Kerana bunga itu juga mempunyai alkaloidnya. Itu kita tahu bahawa dia mempunyai alkaloid yang tinggi. Bagi mereka yang ada batuk, ada flu, ada sesama, itu juga kita gunakan. Sambiloto digunakan. Jadi kalau dalam produk kita panggil kapsul IMT atau EMT, bahasa Indonesia panggil kapsul IMT atau EMT. Itu digunakan. Dan juga kita gunakan di dalam minyak MPH, minyak Pak Haji dan juga minyak bubuk. Jadi kalau kita minum minyak Pak Haji, minyak bubuk itu dia cepat hilang, lega, sembuh daripada sesama, flu, pilek dan juga masalah hingus yang terjadi. Itu adalah di antaranya. Jadi oleh sebab itu maka kalau kita gunakan minyak bubuk itu seperti kita juga menggunakan daripada ini, kita gunakan daripada pokok cerita. Jadi oleh sebab itu kalau orang itu ada sinusitis, ada resedung itu nak mengelakkan daripada bakteria di paranasal ini juga kita gunakan daripada pokok empedu bumi atau pokok Sambiloto ini. Cuma yang di dalam perbincangan kita hari ini ialah tentang saraf, daunnya digunakan. Dan boleh tak kalau kita gunakan MPH atau minyak bubuk itu digunakan untuk saraf? Ini yang sering Pak Haji selalu sebutkan, kalau masih bapa ibu tuan puan masih ingat ya, kalau orang itu aksiden melibatkan bahagian kepala ya. Jadi Pak Haji suruh kita lomorkan di bahagian kepala itu, basahkan dia dengan MPH sebab dia ada Sambiloto yang bertindak untuk saraf. Ya, untuk saraf, dan yang kedua untuk darah beku yang biasanya ada di dalam kepala orang yang aksiden, yang terjatuh, terhentak ya, dia punya kepalanya itu di antaranya. Ada satu hal yang paling menarik juga, daun Sambiloto ni boleh juga kita ambil untuk tujuan pernafasan asma. Jadi sebab tu MPH atau minyak bubuk itu kita boleh gunakan untuk minum dan disapu di bahagian dada untuk asma. Untuk asma, minum juga boleh. Sebab apa untuk asma? Sebab apa dia boleh untuk asma? Sebab dia mengandungi Sambiloto. Itu di antaranya. Kemudian dia terbaik juga untuk anti-inflam. Semua jenis peradangan. Kalau kita ambil cara seduhan daunnya atau ambil dalam minyak bubuk atau kita ambil di dalam bentuk kapsul IMT, dia sangat baik untuk seduhan ataupun untuk ubat untuk anti-inflamasi, anti radang. Daripada Sambiloto. Seterusnya dia juga baik untuk liver. Dan baik untuk jantung dan kencing manis.
Ini dia bertindak melindungi, di mana dia bertindak sebagai antikoagulatan, yakni mengelakkan daripada pembekuan darah. Bila orang itu masih lagi belum menggunakan mesin hemodialisis. Tapi kalau orang itu sudah menggunakan mesin hemodialisis, kita sudah tidak boleh lagi menggunakan yang pahit. Kalau kita guna yang pahit, nanti darah itu akan membeku di dalam mesin hemodialisis. Tapi selagi dia belum menggunakan mesin hemodialisis, herba pahit ialah antikoagulatan, dan salah satunya ialah diambil daripada Sambiloto. Baik, seterusnya dia juga baik untuk penyakit kanker. Sambiloto ni, ya, Pak Haji ulangkan balik supaya kita dapat faham, ya, bahawa sesuatu herba yang kita gunakan untuk saraf tadi, dia juga mempunyai spektrum yang luas untuk kanker, untuk pencernaan. Yang itu yang Pak Haji nak sebutkan. Cuma kita tak boleh ambil dalam dosis yang tinggi. Daun Sambiloto, daun empedu bumi atau daun cita tak boleh ambil dosis yang tinggi. Dia akan ada side effect dia, iaitu diarrhea. Dia jadi mencret. Mencret itu adalah side effect daripada itu, dan kita tidak boleh bagi kepada ibu yang hamil. Yang itu kena ingat betul-betul. Dan ibu yang sedang menyusu anaknya itu kita tidak boleh berikan daripada Sambiloto. Dan bagi orang yang ada penyakit apa dipanggil, orang yang ada darah rendah, darah rendah, dia tak boleh gunakan Sambiloto. Dan juga orang yang ada masalah penyakit autoimun. Autoimun ini bukan kesemua, ya. Kalau kita katakan kanser tu autoimun juga, tapi kanser boleh guna. Arthritis autoimun juga, tapi arthritis boleh guna. Ya, ada beberapa jenis penyakit-penyakit autoimun yang itu bergantung kepada diri individu tersebut dan sebagainya, boleh atau tidak. Okey, kemudian juga kalau kita ambil dia terlalu tinggi, dia sakit kepala, dan juga dia akan jadi demam, dia akan jadi lelah, dan dia akan hilang selera makan. Ini kalau kita ambil overdosis. Biasanya kalau hanya ambil 3-3-3 tak mendatangkan kesan itu. Apatah lagi kalau Sambiloto itu telah dikeringkan. Apa yang kita gunakan ialah Simplicia yang telah dikeringkan. Jadi artinya apa? Yang jadi racun itu adalah akaloat. Satu jenis kimia, akaloat. Itulah yang menjadi racun kepada pohon Sambiloto itu. Tapi bila kita sudah panas, kita sudah kering, akaloat itu sudah pun musnah sebagainya. Itu ada di antaranya. Cumanya Pak Haji sebutkan begini, di dalam kategori herba, ada herba untuk nutrisi. Ada herba yang boleh dijadikan sebagai food supplement. Kita ambil terus dalam hidup kita. Tapi ada herba untuk jadi obat. Obat ni masa kita sakit. Jadi Sambiloto ni adalah obat. Dia adalah jenis ubat yang kita ambil ketika sakit, kita berhenti bila dia dah mula sembuh dengan izin Allah. Cuma dalam penyakit saraf tadi, maka boleh kita gunakan Sambiloto. Itu yang Pak Haji nak sebutkan. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, ada satu pokok, ya, di Indonesia. Biasanya orang tahu, tapi kalau di Malaysia Pak Haji cuba nak cari nama saintifiknya. Nama saintifiknya jumpa, tapi nama lokalnya susah. Juga ada setengah orang panggil yang sama, iaitu pokok keras tulang. Keras tulang ni satu pokok yang juga digunakan untuk saraf. Dan seperti mana yang Pak Haji sebutkan, bahawa herba yang baik untuk saraf, dia baik untuk buah pinggang. Untuk orang yang ada masalah susah nak kencing. Bila dia susah nak kencing itu, berartinya ada masalah di buah pinggangnya itu dah. Mula ada masalah di filter tersebut, di kantung kemih, dia pun dikencing, dan juga di saluran kencing tersebut. Jadi herba-herba untuk saraf, kita boleh rujuk dia mesti ada efek kepada urinary system. Urinary system itu daripada ginjal turun salurannya itu ke pundi kencing, ke kantung kemih, dan akhirnya dikeluarkan melalui saluran kencing. Dia mesti ada sifat begitu. Jadi sebab itu jika kita gunakan, ada herba lah yang dikatakan orang, ya, mempunyai tujuan seperti memecahkan batu karang, itu adalah ubat saraf.
seperti memperbanyakkan kencing, itu ubat saraf. Ya, jadi oleh sebab itu cara pengecamannya begitu. Tetapi masyarakat dahulu mereka tidak tahu untuk nak menghubungkan dengan sistem apa. Nak hubung dengan sistem apa. Yang mereka tahu, mereka guna herba ni. Jadi di masa Pak Haji inilah kita membuat dia punya kesimpulan formula-formulanya. Seperti yang kita sebutkan. Sesuatu antiseptik itu dia jadi antibiotik. Ya, sesuatu yang ada sifat diuretik, antihipertensi, itu adalah merupakan rumusan-rumusan yang Pak Haji tuliskan berdasarkan kepada sebuah pemerhatian. Baik, begitu juga dengan jeruk nipis. Jeruk nipis ini bagus sekali. Kalau kita ambil air buah dia. Kalau jeruk nipis kita ambil air buah, di mana kalau kita jeruk nipis itu artinya apa dia? Limau nipis. Kita perah dalam air, ambil itu, kita minum, itu untuk saraf. Ya, selain dia mengandungi vitamin C, ya, tetapi dia adalah sebenarnya untuk saraf. Dan ada satu perkara lagi, Pak Haji nak terangkan tentang ubat luka. Ubat luka yang paling cepat sembuh kalau ada orang luka itu dititiskan, diperahkan dengan air limau nipis. Memang perih sikit, tetapi cepat sembuhnya luka. Jadi itu adalah di antaranya. Tetapi dalam pengobatan saraf ini, maka air limau nipis itu dia akan jadi diuretik. Air limau nipis itulah yang akan memperbaiki. Ya, air jeruk nipis itu yang ada hubungan dia dengan saraf. Okey, yang seterusnya pokok beluntas. Macam mana Pak Haji sebut kata pokok beluntas ini adalah salah satu daripada herba saraf. Ingat ya, bahawa herba saraf ini dia akan efek kepada yang menghilangkan bau badan. Pokok beluntas adalah salah satu herba yang boleh menghilangkan bau badan. Bila herba itu bersifat menghilangkan bau badan, dia adalah untuk perawatan saraf. Itu penting. Itu sangat penting. Harus diingat. Ya, jadi bila kita kata pokok beluntas, kalau di Malaysia pun orang panggil beluntas, di Indonesia pun orang panggil beluntas. Pak Haji rasa pun begitu juga ya. Jadi sebenarnya pokok beluntas ini selain daripada dia ada diuretik, dia juga antibiotik. Kalau demam saja boleh ambil air daun beluntas, minum, dia antibiotik, dan dia juga adalah untuk ubat DM, untuk kencing manis, dan juga antioksidan yang kuat. Dan selain daripada itu juga pokok beluntas ini dia baik untuk ubat kumur lah. Ubat kumur, iaitu bila kita nak kumur untuk masalah sakit gigi, tekak dan sebagainya, kita boleh guna sebagai antiseptik. Antiseptik itu ubat kumur. Ya, sangat-sangat baik. Itu yang telah kita bincangkan semalam, kita dah bincang dah sebagainya. Baik, selain daripada pokok beluntas ni, pokok beluntas apa yang kita guna? Dia ada bunga, dia ada daun, dia ada batang, dia ada akar. Kita guna daun. Itu kena ingat bahawa ubat saraf ini kebanyakannya orang guna daun. Ada juga guna akar, ada. Tetapi kebanyakannya daun ataupun buah. Itu untuk saraf. Kemudian seterusnya, selain pada beluntas, kita gunakan nenas. Nenas itu juga ialah ubat saraf. Apa dia? Air buah nenas yang masak. Ini sangat penting. Buah nenas muda beza dengan nenas masak. Jadi kita buat jus daripada nenas masak. Bila nenas masak itu dia baik untuk saraf, untuk sakit saraf. Itu jika buah nenas, buah jeruk nipis, itu yang kita gunakan. Kalau daun sambiloto, daun beluntas, ya. Jadi itu yang antaranya. Termasuk satu lagi daun, iaitu daun kangkung. Daun kangkung ni ada dua. Satu kangkung yang menjala begitu, itu dipanggil Ipomoea aquatica. Satu lagi pohon yang kangkung yang ditanam menegak. Jadi kita ambil yang menegak, Ipomoea repten namanya. Daunnya, batangnya dan akarnya. Itu direbus, diminum, itu adalah ubat untuk saraf. Untuk saraf juga. Masya Allah ya. Kita tahu dia pun juga sejenis yang pelawas dan sebagainya. Begitu juga untuk saraf ini kita gunakan pandan wangi. Pandan wangi, daun pandan wangi itu guna juga untuk saraf. Jadi kita
rebus. Kita tahu bahawa pandan wangi itu kalau kita masak dia juga boleh menurunkan kolesterol. Dan kalau kita ambil akar daripada pandan wangi, kita masak dengan sup tu akan jadi lembut. Daging tu akan jadi lembut. Walaupun kita gunakan ayam yang dah tua, tetapi tetap dia akan jadi lembut. Dia menghancurkan. Baik. Begitu juga dengan daun. Daunnya itu juga untuk kolesterol, untuk melembutkan daging, dan daun itu juga boleh gunakan untuk asam urat. Daunnya selari. Ya, jadi itu adalah antaranya untuk ubat saraf. Tetapi ketika buat ubat saraf, kita ambil daunnya. Daun itu boleh dimasukkan ke dalam nasi ketika kita masak nasi, ataupun boleh dibuat sebagai air, daun dan sebagainya. Boleh kita buat dia punya macam ni. Ambil dia punya air daunnya itu. Ya, dimasak air daunnya itu, kemudian boleh diperahkan dengan daripada jeruk nipis. Jadi dengan limau nipis. Jadi kita boleh minum. Daunnya itu juga berkhasiat untuk saraf. Limau ataupun jeruk nipis itu juga berkhasiat untuk saraf. Jadi kita telah membuat satu menu minuman untuk saraf. Itu di antaranya. Baik, seterusnya yang Pak Haji nak sebut lagi yang sangat-sangat bagus ialah ciplukan. Orang saya panggil ciplukan. Ciplukan ni apa dia? Kalau di sini panggil pokok letup pokok. Bukan pokok letup ulat bulu, bukan. Letup pokok ulat bulu itu bukan. Itu dia panggil Physalis minima. Tak mengapa, itu kita tunggu sebentar. Nanti kita akan sampai membahas kegunaannya. Tetapi ini pokok letup yang ada buah. Yang buah itu elok sekali buahnya itu. Ya, itu pokok letup itu nanti insya-Allah ya. Semua ulasan-ulasan ini yang Pak Haji sebut ni akan masuk dalam TV Pak Haji, dan seterusnya dalam TV Pak Haji itu kita modify dengan kita masukkan gambar-gambar untuk orang mudah lihat, ya, untuk mudah faham. Insya-Allah itu sedang kita siapkan. Sebenarnya ciplukan ini, pokok letup pokok ini, dia sangat-sangat bagus. Yang pertama untuk jantung yang tersumbat. Ini penting sekali. Pak Haji nak sebut ni sebab banyak orang yang tak tahu. Pokok ni banyak. Ya, kita ambil daun muda. Ingat, daun muda. Daun muda itu yang kita gunakan, boleh kita buat jus. Kita blender, kita minum airnya itu, dia ada untuk jantung yang tersumbat. Boleh campur dengan susu kambing. Sangat baik. Lepas saja kita minum, dia akan berkeringat dengan keringat yang cukup banyak. Itu adalah di antaranya. Jadi ada dia punya satu bahan di dalam daun pokok ciplukan ini ataupun pokok letup ni, satu bahan yang sangat efektif untuk membuka saluran jantung. Cuba kita lihat, perhati betul-betul. Di dalam satu ilmu yang dikenali sebagai microscopic ataupun doctrine of signature. Apa maksud doctrine of signature? Kita renung pokok tu, kita faham. Kita cuba tengok pokok letup tu, cuba tengok buah dia. Macam apa? Macam jantung. Buah dia macam jantung. Jadi Allah nak bagi tahu bahawa buah ini atau pokok ini digunakan khusus untuk ubat jantung. Cara dia apa dia? Daun muda. Kemudian boleh campur dengan susu. Masya Allah. Ataupun kita boleh rebus campur dengan madu lebah untuk menghilangkan pahitnya. Ini penting sekali di dalam ilmu kita. Ada daun, biasanya kalau doktrin secara umum, kalau daun mesti daun tua. Kalau buah yang masak. Kalau akar, ambil ketika pohon berbunga atau musim kering. Rimpang, musim kering. Jika ambil bunga, ketika dia mekar. Ketika ambil biji, mesti ketika buah yang masak. Itu doktrin umum. Tetapi dalam perawatan saraf, kebanyakan daun dia ambil daun muda. Kenapa daun muda? Kita nak yang dapat mild. Kita tidak boleh ambil yang hard, yang betul-betul kental, itu tidak boleh. Sebab sifat untuk saraf ini dia dikira begitu. Itu yang Pak Haji nak sebutkan, iaitu daripada ciplukan. Tapi kalau daunnya yang muda itu, kita ambil, kita tumbuk daun itu dengan kapur makan.
Kapur makan, ni banyak orang tulis itu apa maksudnya kapur makan. Kapur makan itu adalah kapur yang dimakan bersama sirih. Kalau ada yang tak faham lagi, kalsium karbonat, CaCO3. CaCO3. Itulah kapur makan. Cuma cerita pasal kapur makan ini, teringatlah Pak Haji pada Datuk Pak Haji dulu, cerita daripada ibu Pak Haji, Datuk kamu dulu masuk ke bukit. Di sini ada Bukit Cuping. Di situ ada kerang yang ada putih-putih itu. Dipahat-pahatnya kerang tersebut. Selepas dipahat-pahatnya kerang tersebut, diambil, dibawa pulang, dibakar. Itulah yang dijadikan sebagai kapur makan. Dan itu ubat. Itu yang Pak Haji nak sebutkan, ya, bahawa kita menggunakan begitu. Baik. Kita faham bahawa apabila kita tumbukkan saja daun ciplukan ini bersama dengan kapur itu, boleh diletakkan di bahagian dada ini untuk orang yang ada asma. Setiap malam sebelum tidur malam, anak-anak pun macam tu. Kalau dia bunyi hit itu, kalau anak-anak itu terpaksa menggunakan gas inhaler, itulah inhaler kita. Percampuran daun ciplukan atau daun daripada daun ciplukan, ya, daun ciplukan itu daun apa kita panggil, daun apa tadi ni, daun letup, pokok letup tadi, itu untuk asma. Itu memang jelas sekali itu kita gunakan. Baik, kemudian kalau orang ada kurap, banyak orang kata ada kurap banyak, daun itu pun boleh berguna untuk kurap. Tumbuk, tempelkan pada kurap, kemudian diikat dengan kain kasar, biarkan begitu, hilang kurapnya. Menarik, ya. Tidak perlu guna ubat kimia. Kemudian kita juga boleh gunakan jika kita gunakan buah yang masak. Selalunya ada buah masak, ya, buah masak tu warna kuning. Selalunya boleh kita ambil ini untuk menurunkan demam panas. Ya, itu sangat cepatlah. Biasanya bagi makan buah tu pun dah cukup dah. Tapi kalau direbus buat teh lagi bagus khususnya. Itu ada daripada herba ciplukan, itu satu herba yang sangat bagus, juga digunakan untuk orang yang cuci ginjal. Sebelum cuci ginjal, mengelakkan daripada cuci ginjal, tak cuci, insya-Allah buah pinggangnya akan terfilter balik, elok balik dan sebagainya. Kalau kita tahu di hutan iaitu kayu keras tulang, kita boleh masuk ke hutan untuk carinya. Tetapi kalau kita tak tahu nak cari, maka kita cari di kawasan kampung saja, iaitu pokok letup ini. Ya, kita rebus, kita minum, elok balik ginjalnya itu. Ya, ginjal ini dia perlukan sesuatu yang bersifat pahit sebelum dicuci. Tapi bila dia lepas dia cuci, dia tak boleh guna yang pahit. Boleh guna herba yang pahit tapi diretik. Itu di antaranya. Baik. Seterusnya Pak Haji nak sampaikan di sini ada satu lagi yang paling besar yang kita nak boleh guna, ialah papaya. Semalam Pak Haji cerita bagaimana kita menggunakan untuk herba depuratif itu, kita guna daun papaya. Tetapi kalau untuk tujuan saraf, dia tak guna dia punya daun, dia guna akar papaya. Misal kata orang tu sakit pinggang, itu saraf lah tu. Dia sakit ngilu di bahagian betis, itu saraf. Ya, jadi kita gunakan dia apa? Kita gunakan daripada akar papaya. Akar papaya ini Masya Allah sangat baik untuk memecahkan batu karang, melawaskan kencing, dan juga boleh digunakan untuk masalah cacing. Jadi oleh sebab itu Pak Haji nak menceritakan sedikit bahawa akar papaya ini, kalau dulu-dulu zaman dulu untuk ubat cacing misalnya, mereka akan ambil lebih kurang akar papaya ini dicampur dengan bawang putih. Jadi dia rebus dulu dia punya akar papaya ni, direbus sampai mendidih, kemudian ditutup apinya, kemudian baru dimasuk bawang putih. Kita masak bawang putih itu. Jadi masa itu
kemudian boleh dicampurkan dengan madu untuk mengelakkan daripada pahit. Nah, jadi akarnya tadi daripada 2 gelas menjadi 1 gelas. Ya, kemudian dah lepas itu kita mula tutup apinya, masukkan bawang putih, maka air itulah yang kita minum, khususnya untuk pesakit cacing. Masya-Allah, masya-Allah. Ya, itu adalah di antaranya. Kemudian kalaulah kita nak buat ubat untuk sakit sendi, kita juga boleh menggunakan, di antaranya ialah akar papaya ni kita boleh gunakan sedikitlah, lebih kurang 30 gram, dan boleh gunakan buah cabai rawit. Buah cabai rawit kita gunakan lebih kurang 6 buah cabai rawit, dan kita boleh gunakan ketepeng Cina. Ketepeng Cina, dan boleh gunakan 20 gram daun jeruk nipis dicampurkan dengan daun sirih 30 gram. Daun ketepeng Cina ni 15 gram kita gunakan. Jadi kesemuanya ini dimasuk ke dalam cuka. Masuk ke dalam cuka, ya, maka selepas kita masuk ke dalam cuka itu kesemuanya ini, maka dia akan jadi nanti cuka itu bahan untuk arthritis. Arthritis. Tapi kalau kita tak mau guna cuka, kita guna minyak. Minyak lebih berkesan. Pak Haji lebih suka kalau kita masuk minyak zaitun, ada minyak BCO. Ya, boleh. Tapi kalau dalam dunia pengobatan, ada yang masuk di dalam minyak dan ada yang masuk dalam arak. Arak tu alkohol. Itu tak kita cadangkanlah. Ya, jadi boleh kita gunakan sama ada masuk dalam minyak BCO, 30 gram akar papaya, 6 buah cabai rawit, 15 gram ketepeng Cina, dan 20 gram daun jeruk nipis, dan 30 gram daun sirih. Masukkan itu, nanti minyak itu dah boleh guna sapu untuk orang yang ada masalah reumatik. Masya Allah. Baik, kita berhenti sebentar untuk lihat iklan. Silakan. Alhamdulillah, kita masuk ke bahagian yang kedua. Pak Haji nak terangkan bahawa akar betik ini sangat-sangat penting. Jangan buang. Kalau ada akar betik, disimpan, dikeringkan. Itu yang biasa dilakukanlah. Pak Haji kan simpan akar betik ni. Sebab apa? Dia ni untuk ginjal. Dia sangat baik untuk ginjal. Kalaupun satu saja pun dah cukup dah kita rebus. Untuk ginjal, pecahkan batu di dalam ginjal, pecahkan batu dalam kandung kemih, pecahkan batu di saluran urinary tract. Ini kita gunakan dia punya daripada akar betik ataupun akar papaya.
Itu sangat penting, ingat ya, ingat. Baik. Buahnya pun penting juga, tetapi akarnya itu untuk tujuan ubatan. Kemudian begitu juga kalau orang kata kalau ada masalah ginjal, katalah masalah ginjal, masalah pundi kencing ini atau kemih ini. Okey, stepnya ialah yang pertama, kita ambil akar tu kita rebus. Kemudian lepas kita rebus, sebab tu kita nak stop tadi, kita stop dah apinya itu, maka masuklah bawang putih, insya-Allah. Itulah caranya, sama juga seperti kita buat tadi, khususnya untuk masalah cacing. Itu adalah satu menu yang kita gunakan, masya-Allah ya. Begitu juga dengan kita guna untuk kolesterol, cara itu juga sangat-sangat berkesan. Jadi akar papaya ini penting ya, penting sangat-sangat. Kalau ada pokok-pokok yang tua yang nak ditebang tu, ya ambil akarnya, simpan. Sangat-sangat bagus. Orang kata untuk hilang sakit pinggang, ya sakit pinggang tu saraf lah. Ya, itu di antaranya. Masya-Allah. Baik, seterusnya selain pada akar papaya, kita juga gunakan daripada biji kemangi. Biji kemangi. Biji kemangi itu bagus sekali. Ya. Jadi kita buat seduhan saja bijinya itu, ambil tuang air panas dan kita minum. Kemangi itu apa dia? Kalau di tempat kita dia panggil selasih lah, biji selasih. Biji selasih ini kita sudah belajar dulu. Dia untuk buasir, biji selasihnya untuk peradangan di bahagian perut, tetapi dia adalah untuk saraf. Untuk ubat saraf. Kita gunakan biji. Jadi biji selasih ini boleh, seperti mana Pak Haji sebutkan, kita boleh gunakan bersama dengan lemon. Ya, kita buat lemon. Kita boleh masukkan jahe dan juga sebagainya. Masya Allah. Yang ada satu lagi yang terbaik sekali untuk saraf. Dan ada produk pun yang telah dikeluarkan, iaitu moringa. Moringa atau kelintang lah, bahasa ini baik, kelintang, pokok moringa. Moringa ini dia baik untuk saraf. Jadi kalau Pak Haji mungkin cara mudah kalau orang datang mengadu penyakit saraf, ya, maka Pak Haji akan bagi dia punya moringa. Sebab moringa tu paling mudah. Sebab ada kapsul moringa dan dia mempunyai kesan yang sangat-sangat cepat ya dalam kesemua-kesemua ni sebagainya. Dan moringa ini, bahagian yang kita gunakan ialah daun dia. Kalau boleh, kulit moringa, daun dan kulit itu untuk saraf. Biasanya kalau lagi orang ambil daripada akar moringa itu sendiri. Masya Allah ya, sangat-sangat baik. Dan satu lagi, kalau di Malaysia panggil subang nenek. Subang nenek itu kita gunakan daun muda ni. Kalau tak salah bahasa Indonesia, Pak Haji Semok dia tu legita waruk. Legita waruk. Wallahu alam. Kalau salah, maafkan. Tengok bunga dia tu warna kuning. Orang buat untuk buat sakit gigi. Kita ambil dia ada getah sikit, kita letak tu untuk sakit gigi. Memang bagus sekali. Itu adalah daun mudanya itu digunakan khusus untuk saraf. Ya, digunakan untuk saraf. Itu adalah antaranya. Baik. Jadi daripada kesemua ini, dengan kemanginya, cipluannya, akar papayanya, pandan wangi, kangkung, kita boleh gunakan kesemua ini, kita gunakan. Dan kalau produk yang sudah siap, ada moringa, kita gunakan itu. Baik. Dan secara untuk Pak Haji nak terangkan macam mana cara kita nak belajar tentang ilmu herba ini, yang pertama dia didominasi dengan pahit. Rasa pahit. Rasa pahit ni bagus sekali. Yang kedua, dia efektif kepada ginjal. Kalau herba tu ada efektif kepada ginjal, itu herba untuk saraf. Tu di antaranya. Kemudian dia ada bersifat diuretik dan dia juga bersifat menghilangkan bau badan. Jadi kalau herba-herba ini ada dalam kategori demikian, maka dia masuk di dalam kumpulan ubat-ubatan saraf atau herba-herba saraf. Jadi insya-Allah
kita kena belajar ya, bahawa bila kita sebut saraf, dia ada masalah hormon. Selalunya dikaitkan hormon dan saraf sebagainya. Jadi kita seperti kalau kita mengubat saraf ni juga seperti kita mengubat hormonnya. Itu di antaranya. Kemudian saraf ini dia ada hubungan dengan tulang belakang. Pak Cik nak ceritakan ada hubungan dengan tulang belakang. Tulang belakang ni dia ada slip disc. Dia ada disc. Tulang itu ada satu ruas. Atasnya C, tulang C. Ya, tulang C itu ada tulang C1 sampai C7. C1 sampai C7. Bawah tu T itu ada 12. Bawah tu L. Ya, L itu ada 5. Jadi di bawah tu lagi ada nama tulang koksid, sakra, itu di sebelah bawah. Cuma apa yang nak sebutkan bahawa gangguan di tulang belakang terus ini, inilah dia ubat dia. Ubat saraf ni. Dimulai dengan sakit pinggang, dimulai dengan ngilu di bahagian tangan, termasuk tidak boleh angkat tangan itu termasuk saraf. Ya, tak boleh angkat tangan itu saraf, termasuk selalu sakit kepala, migrain. Migrain kan sakit sebelah ini, sebelah kiri, sebelah kanan. Kalau kita tengok migrain tu dia kata panas, betul. Migrain tu panas, tetapi dia juga diubat melalui saraf. Jika kita belajar tentang kiropraktik, kita akan mendapati bahawa setiap ruas tulang itu dia pergi ke organ-organ. Ada yang pergi ke mata, ada yang pergi ke telinga, ruas tulang ini sampai ke bawah itu ada yang pergi ke jantung, ada pergi ke perut, ada pergi ke paru-paru. Jadi kalau gangguan di tulang belakang itu saraf itu, dia gangguan kepada seluruh tubuh badan kita. Kalau penyakit darah tinggi, kita boleh tengok pada darahnya. Darah rendah, kita tengok pada tekanannya. Kalau penyakit gula, kita tengok kepada gulanya. Kalau penyakit saraf, kita nak tengok dekat mana? Kita lihat bahawa dia ada efek kepada kesemutan di hujung jari, tangan, kaki, sakit kepala dan diikuti dengan sakit pinggang. Sakit pinggang kat sini. Jadi itu maknanya saraf. Saraf. Jadi oleh sebab itu tetapi saraf ini dia merangkul semua. Masalah saraf, masalah jantung. Masalah saraf, masalah pankreas. Masalah saraf, masalah mata. Jadi dia ada saraf mata, saraf jantung, saraf hati, dia ada semua di tulang belakang itu. Jadi oleh sebab itu, maka bagi orang yang belajar ilmu kiropraktik akan mengatakan bahawa semua penyakit adalah disebabkan kerana masalah tulang belakang, vertebra. Sebab apa? Sebab semuanya melalui saraf tersebut. Kerana apa? Kerana vertebra itu atau tulang belakang itu ya ada masalah slip disc, dia akan membawa kesan-kesan kepada semua organ yang lain. Andai kata dibuat kiropraktik, dibetulkan kiro tersebut, maka sihatlah tubuh badan yang lain. Betul atau tidak? Ini bagi mereka yang menekuni dalam bidang kiropraktik akan mendapati begitu. Adapun mereka yang menekuni dalam bidang colon cleansing akan mengatakan penyakit itu kebanyakannya daripada congested colon. Orang kiropraktik kata penyakit itu sebenarnya tak dapat sembuh kerana ada masalah di tulang belakang, masalah sarafnya. Itu ada di antaranya. Orang yang belajar kardiologi pula, dia kata semua penyakit ni daripada blood circulation. Itu ada gambaran dia panggil art of healing. Walau macam mana pun bagi kita, maka rawatan bagi kesemua penyakit saraf ini ialah penyakit untuk merawat di masalah tulang belakang, vertebra ini. Jadi oleh sebab itu bila kita beri ubat saraf mesti diikuti dengan pembetulan tulang belakang. Jadi siapa yang tak belajar lagi tulang belakang, pembetulan tulang belakang, nanti datang ke sini. Kena belajar dia punya step itu. Jadi itu adalah di antaranya. Jadi macam mana kalau dalam herba kita apa yang digunakan untuk tulang belakang? Tulang belakang ini dia kuat dengan human growth hormone, HGH. HGH.
HGH itu untuk tulang belakang. Untuk tulang, untuk kekuatan tulang. Kerana pada usia kita yang semakin hari semakin tua, kekuatan tulang kita, density tulang kita makin lemah. Kita perlu kepada pergerakan. Pergerakan itu adalah untuk apa? Untuk supaya jangan kaku. Seperti urat di sini jangan kaku. Nanti akan jadi tekanan darah tinggi. Itu adalah antaranya. Jadi begitu juga dengan tulang kita ini mesti dibuat juga dibuat juga simulasinya. Kita membuat juga orang kata apa untuk tulang itu sihat. Antaranya untuk saraf kita guna rotan. Pukul rotan. Rotan yang kita ikat ada 21. Diikat panjang-panjang ini. Macam lidi tu. Kita pukul di atas belakangnya. Itu adalah rawatan saraf. Yang kedua ialah di bawah tapak kaki kita. Pak Ji dah cakap dah, ada satu urat melentang ni, urat yang tinggi ni yang keras. Di situ kita pijak. Kalau kita tak mampu pijak, kita tak kuat pijak, maka kita sapu minyak, dilomorkan minyak sebelum tidur malam. Tutup saraf. Kemudian begitu juga kita gunakan untuk saraf. Jangan lupa ya, percampuran moringa dan antiret. Masya Allah. Sebab bila dia jadi saraf, dia jadi elektrik, macam ditusuk oleh jarum. Nanti di kaki kita seperti ditusuk oleh jarum. Nanti kalau biasanya orang itu, kalau dia kena, dia macam kena renjatan listrik. Dia agak begitu. Gitu. Dia rasa begitu. Itu saraf. Saraf ini percampuran di antara antirex dan juga moringa. Itu cara untuk merawat saraf. Dan saraf ini juga boleh kita gunakan minyak bubut dan MPH dilomorkan di atas belakang. So dia tidur, tengkurap, menirak, ambil minyak tu dilomorkan di tulang belakang. Dan semua, seluruh badan di belakang dilomorkan di situ, biar dia kering di situ. Kalau orang stroke, dilomorkan di atas kepala dan juga di tulang belakang. Kalau anak-anak, dilomorkan, dilembutkan di perut betis. Kerana perut betis itu adalah rahsia kekuatan saraf. Jadi sebab itu, kalau kita pun yang berusia, yang sudah senja begini, maka pasti perut betis kita tidak boleh keras. Kalau perut betis kita keras, nanti kita jadi kaku. Nanti tulang pinggang akan jadi kaku. Dan juga kena pijat menggunakan minyak MPH ini di tepi paha kita itu. Ya, di tepi paha itu. Itu juga bahagian saraf. Itu mesti disapu dengan minyak. Itu dan sebagainya. Dan bahagian saraf ini kita tak boleh minum air ais. Satu. Yang kedua, tak boleh mandi selepas pijat. Selepas pijak, kita pijak panas-panas, kita tak boleh mandi. Kalau kita mandi, dia efek dengan tulang kita. Ketiga, pijaknya itu mesti pada waktu pagi. Itu adalah antaranya. Dan masalah saraf ini, dia ada hubungan di dua organ listrik dalam tubuh badan kita, iaitu di jantung dan juga di otak. Jadi obat yang kita sebut bahawa obat untuk saraf ini, dia baik untuk jantung. Misalnya apa dia? Pokok yang kita gunakan, pokok beluntas. Pokok jeruk nipis, air jeruk nipis. Kita gunakan tadi sambiloto. Itu semua baik untuk jantung. Baik untuk jantung. Ya, apa dia? Nenas, air nenas. Air kangkung. Itu semuanya adalah yang pergi untuk rawatan listrik di jantung dan juga di otak. Jadi kalau untuk saraf kita guna Radi IQ. Radi IQ juga digunakan. Ya, di mana Radi IQ juga kita gunakan, dan buah tin ataupun daun tin adalah ubat untuk saraf. Jadi kalau ada orang stroke, ambil daun tin, rebus bagi dia minum untuk saraf. Boleh kita gunakan. Begitu juga dengan daun mabri. Ya, atau buahnya juga boleh digunakan.
Jadi kalau kita boleh menggunakan itu, maka itulah namanya perawatan saraf. Dan perawatan saraf ni dia tak boleh dingin. Dia tak boleh dingin. Dia kena sentiasa warm, hangat. Ya, bekam bagus sekali untuk saraf. Kita bekam, selepas bekam diberi minum air jahe. Kalau boleh kopi itu memang bagus untuk saraf. Tapi masukkan dia sekat dengan jahe. Jadi itu adalah baik untuk saraf. Tetapi ada satu perkara yang Pak Haji nak sebutkan dekat sini. Bahawa kita kena lihat kondisi orang tersebut, sarafnya itu. Kerana dia terbagi pada dua jenis. Satu yang bersifat panas, satu yang bersifat dingin. Kalau yang bersifat panas, kena beri herba dingin, herba diuretik, herba monokot. Seperti Malex kita boleh bagi, teh herba boleh bagi, ya. Tetapi kalau dia bersifat dingin, kena berikan herba yang bersifat menghangatkan. Apa juga herba yang kita boleh bagi, seperti kopi radik misalnya, dicampur dengan jahe misal, untuk memberikan dia lebih, untuk mendatangkan sikit suhu pada tubuh badannya. Dan yang terakhir Pak Haji nak sampaikan di sini, bahawa obat untuk saraf ini biasanya bersifat aromatik. Aromatik ni ada bau. Misalnya apa dia? Cengkeh, ada bau tak? Ada bau. Dia baik untuk asmatik. Ya, bunga selasih ada bau tak? Ada. Baik juga guna untuk saraf. Jadi apa juga herba yang kita lihat ada sifat aromatik, dia baik untuk saraf. Yang tu juga kita kena ingat. Dan yang ketiga, yang keempat, herba yang bersifat pahit. Itu untuk saraf. Ya, itu untuk saraf. Dan yang kelima, yang dia efek bukan hanya pada jantung, tapi yang efek kepada ginjal. Seperti memecahkan batu ginjal. Misalnya apa dia? Madu lebah trigona ataupun kelulut digunakan untuk memecahkan batu ginjal. Dia adalah ubat saraf. Dan juga termasuk ubat saraf ini yang mempunyai sifat antibatuk. Bila kita ada herba yang mempunyai antibatuk, maka dia adalah ubat saraf. Jadi itu antara formula-formula umum. Nanti bila kita mula mengklasifikasikan pada tanaman-tanaman, kita boleh faham. Nanti besok ketika kita sampai di suatu tempat, kita tak kenal pokok apa, pohon apa, tak pernah ada dalam kita punya pembelajaran. Tapi kita ambil daun, kita pegang daun, kita tengok sifat, kita sudah tahu dia untuk ubat apa. Sebab apa? Kita tidak melihat sesuatu obat itu pada nama pohon, tetapi kita melihat pada sifat pohon tersebut. Begitu juga dengan penyakit. Kita tak lihat penyakit itu pada nama penyakit. Sebab nama orang boleh beri dengan berbagai nama, tetapi yang kita lihat ialah sifat penyakit tersebut, panas atau dingin. Sebab itu di dalam filosofinya, kita tak boleh merawat orang kalau kita tak tahu orang tu panas atau dingin. Kalau kita bagi dia herba panas, dia pun dah panas, sakit sarafnya tak sembuh. Kalau dia dingin, kita bagi herba panas, ya baru dia akan sembuh. Jadi oleh sebab itu, bila kita nak berikan sesuatu herba itu, maka terbaik kita lihatlah orang itu dulu. Yang kedua, kita lihat sifat herba tersebut. Kalau orang, kita nak lihat sifat apa, kerana herba yang kita nak berikan itu mempunyai sifat apa. Itu adalah sangat khusus. Misalnya orang stroke kata, itu adalah saraf. Macam mana nak merawat orang stroke? Jadi insya-Allah besok hari Pak Haji akan membahaskan tentang stroke, macam mana perawatan orang stroke. Dan mohon bapa ibu sekalian mencatat dengan baik ilmu ini. Sebab ilmu yang langka ini sudah tidak lagi diketahui orang. Dan nanti insya-Allah kita kalau ada diizinkan Allah Pak Haji buat buku untuk jadi rujukan. Itu adalah di antaranya. Dan
Kesimpulan-kesimpulan inilah yang sangat penting. Kesimpulan-kesimpulan ini tak boleh buat, siapa pun tak boleh buat kesimpulan kalau dia tidak mengamat-amati, dia tak kenal herba dan dia tak tahu herba, dia tak ada pengalaman menggunakan herba, dia tak ada pengalaman bertemu dengan orang sakit dan dia tidak ada basic tentang ilmu herba tanaman. Dia tak boleh membuat satu kesimpulan-kesimpulan. Tetapi bila sudah jadi kesimpulan-kesimpulan itu, kita lihat pohon-pohon ini seperti sebuah buku yang kita membacanya daripada pohon tersebut. Itu yang menariknya. Bagaimana seorang perawat boleh membaca daripada wajah pesakit, daripada cara suara orang sakit, dia sudah boleh menebak apakah penyakit yang dialami oleh orang ini. Daripada tapak tangannya, daripada kukunya, daripada suaranya, dia dengar gitu pun sudah sekilas itu dia sudah boleh menebak. Begitu juga dengan herba. Bila dia tengok herba itu, dia boleh membaca seperti membaca sebuah buku. Dia tengok orang sakit seperti dia membaca sebuah buku. Dia sudah dapat merenung apa permasalahan orang tersebut. Ini kesemua adalah pengalaman. Yang mana pengalaman ini kita tak akan dapat dengan cara membaca, dengan mendengar kuliah daripada Pak Haji ini, kecuali kita boleh dapat dengan cara kita sendiri merawat orang sakit tersebut. Semakin ramai mereka yang kita rawat, semakin tinggi keilmuan kita di dalam kita mendiagnosis penyakit dan menentukan herba yang tepat. Jadi oleh sebab itu, biasanya kalau ada orang datang kepada Pak Haji di sini, Pak Haji akan bahagikan dia kepada 3 fasa. Fasa yang pertama, ya, iaitu fasa khususnya untuk kita membuat kita panggil untuk kita detoksifikasi. Jadi dia datang yang pertama, kita sebut kepada orang sakit tersebut, dia kena datang jumpa Pak Haji seminggu sekali. Ambil obat. Ambil obat ni kita tak banyak bagi obat lagi. Tapi kita sedang untuk melihat betul tak apa yang kita sangkakan. Orang ni mempunyai sifat begini, sifat ni, sifat begini. Dalam fasa detoksifikasi ini dia melakukan cleansing. Cleansing di seluruh tubuh badannya. Colon cleansing untuk detoksifikasi. Itu adalah fasa yang pertama. 7 hari yang pertama, 7 hari yang kedua dan 7 hari yang ketiga. Memakan masa 21 hari untuk fasa yang pertama. Fasa yang kedua, barulah kita menentukan ubat yang betul untuk dia. Itu juga mengambil tempoh kurang lebih 21 hari. Kemudian sesudah kita menemui apakah resep yang sebenar untuknya, dia maintain seumur hidupnya. Ada orang tu bertanya, saya nak makan ubat ni sampai bila? Sampai bila? Sampai kita mati. Sebab kita selalu makan makanan yang beracun pada setiap hari, kita kena cover, kena lindung tubuh badan kita daripada keracunan tersebut. Dia makan ubat daripada ubat kimia sudah 20 tahun, membawa sekantung ubat kimia pergi ke mana, dalam keadaan sarafnya sudah menggigil begitu. Bagaimana dia nak mengharapkan kesembuhan dalam masa beberapa hari dengan menggunakan kimia? Tak boleh gitu. Tidak adil, tak fair penilaian kita terhadap kimia. Kimia juga kena memberikan waktu dan tempoh masa. Itu sangat penting. InsyaAllah. Jadi 7 hari, 21 hari, 21 hari, 21 hari. Tetapi kalau program orang tu sudah sakit lama, dia mengambil 3 bulan. 3 bulan yang pertama, 3 bulan yang kedua dan 3 bulan yang ketiga. Jadi mengambil tempoh 9 bulan untuk sesuatu perawatan. Nanti dia akan boleh faham, dia boleh maintain, dia sudah boleh untuk tahu cara menggunakannya. InsyaAllah pada masa tersebut dia akan mendapati lebih baik daripada sebelum ini dengan pengambilan herba. Baik, kemudian sesudah itu maka dia belajar bukan merawat dirinya sendiri, kemudian dia belajar pula daripada kesakitannya itu untuk menolong saudara-saudaranya di sebelah, di kelilingnya, kiri, kanan, depan, belakangnya. Begitulah pembelajaran ini. Dia belajar untuk diri sendiri dan untuk lingkungannya. Kemudian akhirnya dia boleh membantu orang. Boleh membantu orang. Dia buka klinik, dia buka rumah sihat, dia buka tempat mempraktikkan herba dan dia berikan kepada herba pada orang ramai. InsyaAllah dia sangat berguna. Dan ilmu ini bila sudah terserap dalam tubuh badan kita, dia tak hilang. Di mana kita pergi tak hilang.
kita boleh tutup klinik. Klinik boleh kita tutup, premisnya boleh kita tutup, tetapi di mana perawat itu berada, di situ akan terdirilah klinik yang kedua. Orang datang ke klinik bukan sebab ubat. Ingat itu. Orang datang ke klinik sebab perawatnya. Kalau obat, terlalu banyak obat. Tetapi orang datang kerana kepercayaan kepada perawatnya, pada herbalistnya. Jadi herbalis ini mesti jujur, mesti belajar ilmu betul-betul. Ya, insya-Allah dengan cara secara online ini kita belajar, insya-Allah Pak Haji menjangkakan kita akan dapat melahirkan seramai mungkin para herbalis, insya-Allah. Yang mana yang tak tahu masalah yang ada sikit-sikit itu boleh kita kongsikan dengan Pak Haji. Boleh hantar nanti, insya-Allah nanti akan cuba Pak Haji jelaskan. Baik. Terima kasih semua yang mengikuti kuliah pada hari ini. Kita sambung besok insya-Allah untuk rawatan strok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.